Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab 4. So, kita tengok pada subtopik 4.2, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar suatu tindak balas. Seperti mana yang kita akan tengok pada rajah 4.9 ini. Jadi antara faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah yang pertama suhu bahan tindak balas. Suhu ni sebenarnya merujuk kepada kuantiti haba yang ada dalam satu bahan lah. Jadi biasanya bila bahan tindak balas ini mempunyai haba yang tinggi, maka tindak balasnya biasanya kadarnya lebih tinggi lah. Yang kedua, hasil bahan tindak balas berbentuk saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal. Jadi untuk menghasilkan tindak balas yang tinggi, kita perlu menghasilkan bahan yang mempunyai luas permukaan yang besar lah. Jadi kalau saiz bahan bentuk pejal ni besar, maka saiz permukaannya kecil. Jadi kalau kita dapat hancurkan dia supaya jadi lebih kecil, maka kita akan tingkatkan luas permukaan dan biasanya kita akan dapat tingkatkan kadar tindak balas. Okey, yang ketiga, kepekatan bahan tindak balas. Kepekatan maksudnya biasanya kalau dalam keadaan cecair, kepekatan merujuk kepada nisbah di antara bahan yang ada dalam larutan tadi dengan cecair lah yang ada dalam larutan tersebut. Contohnya kalau kita ambil air garam. Air garam yang pekat maksudnya kerana nisbah garamnya lebih tinggi berbanding dengan nisbah airnya. Jadi itu yang menghasilkan kepekatan yang tinggi. Jadi bila kepekatannya tinggi, maksudnya bahan tindak balasnya lebih banyak dalam tu, maka kadar tindak balas biasanya akan jadi lebih tinggi. Okey, yang keempat, kita ada tekanan. Itu tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Jadi bila tekanan tinggi, maksudnya persentuhan di antara gas-gas itu adalah lebih mudah, maka tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat. Maka kadar tindak balas adalah lebih tinggi. Kemudian yang kelima, kehadiran mangkin. Mangkin ini adalah satu bahan yang mempercepatkan tindak balas tetapi tidak terlibat secara langsung dalam tindak balas tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mangkin. Ada bahan yang membantu dalam mempercepatkan tindak balas berlaku. Okey, sekarang kita tengok kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi yang pertama, apabila suhu bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas meningkat. Jadi eksperimen 4.1 akan menunjukkan kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi pada eksperimen 4.1, kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Tujuan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Pernyataan masalah, bagaimanakah suhu bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas. Sebenarnya untuk pernyataan masalah ni lebih baik kita gunakan perkataan adakah suhu bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas. Sebab kalau kita gunakan kata soal bagaimanakah, kita kena menerangkan apa yang berlaku, sedangkan kita tak nampak apa yang berlaku dalam tu. Jadi kalau kita gunakan ayat adakah, maknanya kalau suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi, maka kita buktikanlah suhu mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, hipotesis, semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi pemboleh ubahnya yang dimanipulasikan suhu larutan natrium tiosulfat bergerak balas. Masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, dimalarkan kepekatan dan isi padu larutan natrium tiosulfat, kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan saiz kelalang kon. Okey, manakala untuk bahan dan radas, kita ada larutan natrium tiosulfat 0.2 mol per desimeter padu. Kita ada asid sulfurik 1 mol per desimeter padu. Kita ada kertas putih dengan tanda X di bahagian tengah kelalang kon 250 cm padu. Silinder penyungkat 50 cm padu. Silinder penyungkat 10 cm padu. Jam randik, termometer, penunur Bunsen, tungku kaki 3 dan kasa dawai. Jadi ini susunan radas yang kita akan gunakan.
Okey, prosedur dia 50 cm padu larutan natrium thiosulfat 0.2 mol per desimeter padu disukat dengan menggunakan silinder penyukat dan kemudiannya dituang ke dalam kedalam kon yang bersih dan kering. Yang kedua, larutan dibiarkan selama 5 minit. Yang ketiga, suhu larutan natrium thiosulfat disukat dan dicatatkan dalam jadual disediakan. Dan yang keempat, kelalang kon diletakkan di atas tanda X pada kertas putih seperti Rajah 410 ini. Ya. Seterusnya, 5 cm padu asid sulfurik 1 mol per desimeter padu disukat dan dituang dengan cepatnya ke dalam larutan natrium thiosulfat dan jam randik dimulakan secara serentak. Ya. Jadi, tanda X diperhatikan dari atas kelalang kon seperti Rajah 4.11 ini. Okay. Okey, jadi secara teorinya akan berlaku tindak balas di antara larutan natrium thiosulfat dan asid sulfurik ini, dan dia akan menghasilkan kekeruhan warna keruh. Jadi jam randik dihentikan sebaik sahaja tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. Itu disebabkan sebabkan campuran ini akan bertukar menjadi keruh. Maka kita tak akan dapat lihat tanda X ini lagi. Okay, masa yang diambil dicatat dalam jadual, nilai 1 per masa dihitung. 1 per masa ni adalah kaedah untuk mengira kadar tindak balas. Dari langkah 1 hingga 8 diulang dengan menggantikan larutan natrium thiosulfat pada suhu bilik 27 darjah Celsius dengan larutan natrium thiosulfat yang dipanaskan pada suhu 35 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 45 darjah Celsius dan 50 darjah Celsius di sini. Okay. Jadi kita menyediakan keadaan-keadaan yang mempunyai suhu yang berbeza. Okey, dan kita buat benda yang sama lah. Kita akan gunakan, campurkan dengan asid sulfurik dan kita akan mulakan jam randik dan kita tengok dan kita akan hentikan jam randik bila tak dapat lagi lihat tanda X ini. Jadi keputusannya, suhu larutan natrium thiosulfat darjah Celsius, kita ada suhu bilik 27 darjah Celsius, 35 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 45 darjah Celsius dan 50 darjah Celsius. Jadi ini merupakan pemboleh ubah manipulasi kita. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan dalam unit saat. Kita tengok suhu bilik 18.5, 35 9.5, 40 7.0, 45 5.5, 50 4.5. Jadi kita kirakan 1 per masa. Kita akan dapat nilai 0.054, 0.105, 0.143, 0.182 dan 0.222. Jadi ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas semakin meningkat. Kadar tindak balas semakin meningkat bermula daripada suhu bilik 27 darjah Celsius. Peningkatan berlaku sehinggalah pada 50 darjah Celsius. Kemudian kita buat analisis data. Kita binakan graf suhu theta melawan masa. Jadi suhu pada paksi X, suhu pada paksi Y menandakan suhu merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Manakala masa merupakan pemboleh ubah manipulasi. Di sini tunjukkanlah apabila masa minta maaf, saya tengok masa kita catatkan di sini. Kita ada suhu 50 darjah Celsius, 25 sehingga 25 sampai 50 darjah Celsius. Jadi berdasarkan graf, apabila suhu bahan tindak balas di larutan natrium thiosulfat theta semakin meningkat, masa tindak balas, masa untuk tanda X tidak kelihatan, T semakin berkurangan. Ini pemasa. Jadi semakin tinggi suhu, masa untuk X tidak kelihatan semakin menurun, semakin berkurang. Okey, kemudian kita binakan pula B, graf theta melawan 1 per masa. Ini masa dia, 1 per masa. Dan ini merupakan suhu dia, 25 sampai 50. Dan kita dapati berdasarkan graf, 1 per masa bertambah secara linear dengan suhu.
Jadi perbincangan dia, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini adalah suhu, suhu lautan natrium thiosulfat. Dan yang kedua, semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Dan yang ketiga, kadar tindak balas bertambah secara linear dengan suhu. Jadi ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas dipengaruhi oleh suhu. Jadi secara kesimpulannya, hipotesis diterima, semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, seterusnya kita ada eksperimen untuk menguji kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Jadi eksperimen 4.2 menunjukkan kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi eksperimen 4.2 tajuk dia kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Tujuan dia untuk mengkaji kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi penyataan masalah, jangan gunakan bagaimanakah. Adakah kepekatan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Jadi hipotesisnya, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi pem boleh ubah, dimanipulasikan. Kita akan ubah kepekatan lautan natrium thiosulfat. Bergerak balas, masa yang diambil untuk masa X, untuk tanda X tidak kelihatan. Dimalarkan isi padu lautan natrium thiosulfat, kepekatan dan isi padu asid sulfurik, dan juga saiz kelalang kon. Okey, radas dan bahan yang akan kita gunakan lautan natrium thiosulfat 0.20, 0.16, 0.12, 0.08, 0.04 mol per desimeter padu. Jadi ini menunjukkan perbezaan kepekatan. 0.20 adalah yang paling pekat, 0.04 adalah yang paling cair. Jadi kita gunakan asid sulfurik 1 mol per desimeter padu. Jadi ini tetap. Air suling, kertas putih dengan tanda X bahagian tengah, kelalang kon 250 cm padu, silinder penyukat 50 cm padu, silinder penyukat 10 cm padu, dan juga jam randik untuk menentukan masa. Jadi prosedur dia 50 cm padu lautan natrium thiosulfat 0.2 mol per desimeter padu, disukat dengan menggunakan silinder penyukat dan kemudiannya dituang ke dalam kelalang yang bersih dan kering. Kelalang kon diletakkan di atas tanda X pada kertas putih. Kemudian yang ketiga, 5 cm padu asid sulfurik 1 mol per desimeter padu disukat dan dituang dengan cepatnya ke dalam lautan natrium thiosulfat, dan jam randik dimulakan secara serentak. Tanda X diperhatikan dari atas kelalang kon seperti rajah 4.14 di sini. Okey, jadi jam randik dihentikan sebaik sahaja tanda X pada kertas putih tidak kelihatan disebabkan oleh kekeruhan yang berlaku. Okey, yang keenam, masa yang diambil dicatat dalam jadual. Kemudian nilai 1 per masa dihitung. Jadi langkah 1 hingga 6 diulang dengan menggunakan lautan natrium thiosulfat yang mempunyai kepekatan yang berlainan. Dan kita dapat keputusan dalam jadual ini. Jadi kepekatan lautan natrium thiosulfat dan unit mol per desimeter padu merupakan pemboleh bahan manipulasi. Kita ada nilai bermula daripada 0.20, ini paling pekat, sehinggalah 0.04, ini paling cair. Kemudian kita ada masa yang diambil untuk masa X tidak kelihatan, jadi ini pemboleh ubah bergerak balas. Bermula daripada 24, 30, 42, 62, 112. Kalau kita tengok pada trend ini menunjukkan bahawa apabila semakin cair, apabila kepekatan lautan natrium thiosulfat semakin berkurang, masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan semakin bertambah. Okey, kemudian pengiraan 1 per masa. Jadi 1 bahagi dengan 24 kita akan dapat 0.042. 1 bahagi dengan 30 kita akan dapat 0.033. 1 bahagi dengan 42 kita akan dapat 0.024. 1 bagi 62 kita akan dapat 0.016. Dan akhir sekali 1 bahagi 112 kita akan dapat nilai 0.009. Okay, daripada jadual kita binakan yang pertama graf masa melawan dengan kepekatan larutan natrium
sulfat. Kita akan dapat graf macam ni lah. Kalau kita dapat bacaan ni, semakin bertambah masa, semakin menurun kepekatan. Sepatutnya bila kita binakan ini, pada paksi X mestilah kepekatan lautan natrium tiosulfat, sebab dia merupakan pemboleh ubah manipulasi. Jadi kita kena baiki graf ini, baru kita akan nampak hubungan dia dengan masa yang diambil. Jadi berdasarkan graf, apabila kepekatan lautan natrium tiosulfat meningkat, masa yang diambil untuk tanda pangkat X mula tidak kelihatan T, itu masa tindak balas semakin berkurang. Kejadian ini kita tengok pula graf kepekatan lautan natrium tiosulfat melawan 1 per masa. Jadi sepatutnya kepekatan lautan natrium tiosulfat ini berada pada paksi X dan masa pada paksi Y. Rasional dia kerana paksi X sentiasa untuk pemboleh ubah manipulasi, manakala paksi Y pula untuk pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kita akan dapat jadual seperti inilah. Kita akan dapat graf seperti ini, satu graf garis lurus. Jadi kita katakan di sini berdasarkan graf 1 per masa, 1 per T bertambah secara linear dengan kepekatan lautan natrium tiosulfat. Jadi perbincangan dia, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini ialah kepekatan bahan tindak balas, iaitu kepekatan lautan natrium tiosulfat. Yang kedua, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Yang ketiga, kadar tindak balas bertambah secara linear dengan kepekatan lautan natrium tiosulfat. Jadi kesimpulan dia, hipotesis diterima, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi kita berhenti di sini untuk bahagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.